Okay guys, so tadi in previous video kita apa ni I dah cerita pasal just apa ni secara simple lah, tak nak cerita yang in detail, nanti kang serabut kepala. Kang lagi banyak tahu lagi pening kepala. So better kita tahu benda-benda yang penting saja. Tapi basic tu benda yang penting lah, sebab kita nak tahu apa yang jadi, sebab kita nak fahamkan price action tu yang penting. Price action, sebab before kita nak masuk, kita nak tengok price action, apa yang jadi, what is happen in market. Macam tu. So in this video ataupun in this chapter, I nak cerita how to identify support and resistance. So mostly kan, kebanyakan orang akan tanda resistant dalam bentuk macam ni. Mungkin siapa yang tak tahu lagi, resistant adalah paras harga yang paling tinggi. Macam ni lah, harga shilling dia lah. Senang cerita bahasa Melayu dia, harga shilling, harga yang tertinggi dia pernah sampai. Macam ni lah. Oh, ini resistant ni. So bila dia buat breakout macam ni, dia buat breakout and dekat this area, dia buat breakout. Okay, dia buat breakout. So resistant ni dia bukannya jadi support lagi. Belum lagi, belum. Sabar dulu. Dia akan jadi support bila apa? Bila dia buatnya satu setup, ada demand dekat sini ataupun ada setup yang dia tunjuk, okay, kat sini dia nak pergi. Dia pergi tu barulah betul benda ni jadi support. So selagi dia tak pergi, selagi tu dia belum jadi support. And then mostly orang tanda dalam bentuk line kan. Tapi I tak suka tanda dalam bentuk line. Sebab apa? Kita susah nak identify zone. So apa yang I buat, I akan tanda dalam bentuk area ataupun dalam bentuk zone, kotak macam ni. Ini lagi mujarab. For me, lagi mujarab lah. Okay, contoh ini yang kita nampak kan. Resistant. Okay, kita cerita support dulu. Okay, so bila kita cari support, as usual, I akan tanda macam ni. So macam mana nak tanda? I akan cari kawasan yang dia buat macam ni. Dia buat apa nama dia buat rejection macam ni. Dia buat rejection kat sini, dia buat rejection kat sini, dia buat rejection. And then I akan tanda daripada shadow, ujung shadow tu body. Inilah body lah kan. So ini adalah kawasan support I tanda macam tu je. I malas nak tanda. Okay, contohlah kalau kita tanda dalam bentuk line lah. Okay, sini support, sini support, sini support, sini support. Habis tu nak tengok yang mana satu ni ada 3 support. Kan dah pening. Betul tak? Kan dah pening. So boleh buy ke tak boleh buy ni? Jauh lagi kot. So dia jadi confusing. Kita tak tahu nak buat decision macam mana. So that's why I suka tanda dalam bentuk area ataupun dalam bentuk zone, kotak macam ni. Okay, ni kita delete dulu Okay, ini yang kita nampak kat sini. Tapi sebelum dia sampai sini, contoh dia tak jadi lagi. Ini dah breakout lah ni kalau you tanda macam ni kan. Ini breakout ni. Breakout ni. Boleh buy lah, boleh buy. Dia terjun je tu. Kan dah floating ni naik. Boleh lah ni, boleh lah. So contoh you orang yang ada modal sebanyak 100 USD. Contoh you nampak dia buat breakout, you masa dia datang sini you buy. And then dia floating. So you tak boleh nak top up ataupun you tak boleh nak buat apa orang kata ni? You tak boleh nak tambah you punya you punya investment money. So tak ke you rugi peluang bila, let's say kalau you dapat buy kat sini. Contoh kalau you dapat buy kat tempat ni. Contohlah, cuba buka mata sikit. Kalau you dapat buka dapat buy dekat sini, tak ke you kenyang? Ni berapa persen ni? Tapi BTC tak banyak lah. Dia alternate coin banyak lah. Ni ke sini. 30%. Jarang cong BTC bagi 30%. Bukan hari-hari cong. So, you faham tak what I mean? Maksud I, kalau you dapat identify zone tu and then you dapat letak order you tu dekat tempat yang betul, kita boleh buat duit kita tu lagi banyak. Dia more profitable. Sebab tu we need to trade with knowledge. Bukannya main trade saja. Even though kita pakai robot, kita kena trade dengan knowledge. Bukannya kita
Buy ni, buy. Kan bye-bye. Terjun. And then macam mana I dapat ni, I pernah share dekat group. Ni setup sebenarnya kat sini. I pernah share kat group, ni setup. And then kita tahu dia naik ni, I nak tengok dia buat apa. And then kat sini dia buat apa nama ni, buat setup. Lepas tu yang dekat sini dia create setup, continue setup. Yang kat sini kita target dia boleh pecah. And alhamdulillah memang dia pecah. Lepas tu tapi I target ni pergi 51 tapi dia tak sampai. Dia sampai 48, dia junam. Betul. Dia sampai 48, dia junam. I target ni nak pergi 51 baru dia junam balik. Tapi tak apa lah. Macam mana I tahu dia boleh tembus tak ditembus? Bukan je kita tengok order je. Kita tengok apa situation dia sekarang, apa dia punya market environment. Masuk market environment ni istilah I sendirilah. Masuk market environment ni, kita nak tengok dekat apa news diorang bagi ni. Kalau diorang bagi positive vibes, kan, dia bagi positive news ataupun positive information, dia menghasut orang untuk apa? Dia menghasut orang untuk buy, untuk beli. And then dekat sini dia diorang memang hasut. Diorang memang hasut nak ni. And then you tengok ni naik apa jadi apa ni. Sebab tu dia turun punya senang. Inilah compression. Tapi kita cerita tu nanti. So, back to kita punya support resistance. Faham I akan tanda dalam bentuk zone. And then, apanya I nak tengok? Masa dia dah approaching zone ataupun dia nak sampai zone. Approaching sampai sama lah. Ataupun dia dah sampai lah ayat dia, sorry. Ayat dia dah sampai zone. So benda yang kita nak tengok is apa price buat. Dia buat create setup ataupun dia create setup continuous untuk buy ataupun dia create setup untuk sell. Macam ni kita nampak lah. Ini kita panggil QM. Dia buat QM kat sini. Dia buat QM dekat sini. Ni area dia. Sini ni dia suruh buy. Dia suruh sell. Lepas tu kat M5 pun dia suruh sell lagi. Tak akal lah awak tak nak sell. Oh nampak junam boleh lah Mat kan. Jarang macam. Kat sini pernah tahu ada orang pernah tahu dia argue with me lah. Bukan yelah argue kita sebab kita discussion. Bila ada discussion dia pasti akan ada argument. Tapi argument yang positif lah, bukan argument yang negatif. Dia cakap, Mat, boleh sampai ke tempat kau nak buy ni? Dia tanya I macam tu, boleh sampai ke? Lepas tu I cakap, cuba kau tengok atas ni, apa dia buat? Ni, atas ni, apa dia buat? Dia create setup reversal. So, boleh sampai tak? InsyaAllah boleh sebab dekat sini ada lagi order. Tapi dia masa tu kat 32,000 ada lagi satu order. I tunggu nak ban banyak dekat sini lah kan. Tapi tak apalah, tak sampai. Dekat sini kita dapat masuk, dah syukur dah. Dia terus fly, zero float. Bukan zero float lah. Dia floating tapi bukannya lama ataupun bukannya floating dengan kadar yang banyak. Dia punya risk reward, tengok risk dia berapa banyak. Let's say dia punya risk sini ke sini berapa persen. Risk dia 5%. Reward dia sebab I target nak tutup dekat sini. I target nak tutup dekat area sini. Tapi I tak set TP lah. I target nak tutup dekat area, kejap kita tengok. I target kita nak tutup dekat area sini. Area sini. Tapi I tengok dulu apa dia buat dekat sini. Masa dia buat begini je, I terus tutup. Sebab apa? I tahu dia nak turun lagi. And then kita nampak ada orang share benda ni free. Kita nampak apa dia nak buat. Macam ni. You jangan terkejut nanti dia turun. Jangan terkejut. Tapi kalau dia naik lah. Kalau dia turun lah. So dia tak boleh cakap benda ni confirm naik, confirm turun. Tak. Bukan. Dia bukan macam tu. It's not how it works. Dia ada sebab tu. Sometimes bila I share, sometimes I bagi signal. Bila I bagi signal tu maknanya I confident benda tu boleh pergi. Kalau I tak bagi signal maknanya I nak tengok something sebenarnya. Bukannya kita terus buy, kita terus sell. Bukan. Ada sebab dia. Sebab kita nak tengok something sebenarnya. Apa something tu? Nanti you tengok lah. Nanti just follow. Just keep follow my channel. And then I akan update day by day benda tu. And nanti you faham sendiri apa yang I masukkan dengan setup ataupun I punya trading plan. Trading plan ni yang mahal macam bukannya setup holy grail ke apa, bukan. Trading plan yang mahal. Percayalah cakap I. You kalau ada setup quality, you masuk kecil pun mahal ke setup you tu? Banyak ke dia bagi duit? Tak. Trading plan tu yang bagi duit sebenarnya. Setup ni reference je. Percaya. Okay, contoh macam tu lah. Bukan nak maybe panjang. So,
Hopefully you all can understand kenapa I tanda benda ni dalam bentuk zone. Sebab kita nak tengok apa price action ataupun apa price buat during ni. Structure apa yang dia buat. Macam kat sini structure apa dia buat, kat sini structure apa dia buat, kat sini ni fake out. Macam mana kita tahu fake out, macam mana kita nak identify fake out. Ni tak nampak ni apa benda ni. Ni tak nampak apa benda ni. I tak ingat lah I dapat masuk yang kat sini ke sebab banyak position. I rasanya sini I tak dapat masuk. Yang sini I tak dapat masuk. I masuk yang dekat sini tak silap I. Masa dia buat continuous tu. Dia buat ni kot. Tak ingat lah antara ni ataupun ni. Macam tu lah. Ni pun. Ni favorite setup ni favorite setup ni takkan lah tak nak kau tengok kosong. Sorry, BTC ni I dapat sell lah. Dekat mana I sell? Sini kot. Sini, sorry, bukannya ni. I sell yang kat sini. I sell yang kat sini. Macam mana I dapat? Masa tu dia keluar news. Betul ke tak betul? Jom kita tengok. Kalau nak bukti begitu bukan sembang kosong tau. Yeah, ini dia. Berdarah lagi ke kita ni? Ni masa tu kita dah nampak ada bagi hint dah. Ni. Ni EOS jauh dah meroket ni. Ni Binance dekat servis dekat Rusia. So heavy order dekat bawah banyak lagi and now dekat kawasan sell. Itu hint lah tu. Ni dekat mana ni? 41 500, 42 500. Dia sampai 43,000 ni. Ni 43,000 sebab order ni dia tambah. So you tak boleh cakap kat sini dia terjunam, tak. You kena tengok apa dia buat. And then masa tu, contoh macam ni 43,000 I tengok kat kawasan 43, dia last dekat 43,000 sebab atas ni hitam-hitam ni dah tak ada order. Lepas tu next 44. So I tengok dekat 43,000 tu ada apa? Ada setup lah. Bila I tanda 43,000, I cari 43,000 sini lah. Lebih kurang lah sini. I tengok, setup ni. Ni setup QM ni. Nanti I ajar macam mana setup QM tu. Ni dia naik balik, bam dia terjun. I tengok, setup ni takkanlah aku tak nak masuk. Takkanlah aku share aku tak nak masuk lah. Dia macam tu lah. Ni tengok. Ni I bagi ni kan. Ni you tengok pukul berapa boleh tengok masa 4.35 PM. You tengok dia start terjun pukul berapa? Kat sini dia start terjun berapa? Pukul 8. You ingat I ni ke? Ada benda lah kita nak share. Bukannya kita nak tunjuk pandai, tunjuk bagus. Bukan, ada benda lah I nak share. So hopefully you all boleh faham. Jangan minta signal. You kalau nak signal I, memang lambat lah you dapat. Sebab ada time yang I tengok aku nak scalping. Ada time yang I tengok aku nak hold. Ada time yang I tengok aku nak beli banyak, aku nak buat staking. Adalah time-time dia. Sebab apa? Sebab tu lah I tak boleh nak bagi signal. Sometimes tu tujuan yang I masuk tu berbeza-beza. And then tujuan I jual tu pun berbeza-beza. So I tak boleh lah. Contoh sebab I banyak buat benda, I banyak buat macam ni tau. I banyak beli, I staking. Lepas tu I beli, I nak jual scalping. Ada juga macam tu. So I tak boleh lah nak share. Jom buy. So bila I nampak boleh kot buy kat sini, boleh lah bagi diorang. Kadang-kadang tu I letak je order tu. I malas nak jaga kan. Kita beli ni. Sebab apa kita beli tu bukan banyak, kita beli sikit. Macam tu lah. Itu je lah. So hopefully you all can faham. Boleh faham lah macam mana kita nak identify resistance. Resistance ni macam ni lah harga shilling dia. And then kita tanda dalam bentuk zone. Kenapa dalam bentuk zone? Kita nak tengok apa structure yang dia buat dalam zone ni. Sama juga macam support. Support ni apa? Support ni harga lantai dia, harga paling murah dia kat mana. And then kenapa tanda dalam bentuk zone? Sebab kita nak tengok apa dia buat during approaching zone. Macam ni dia buat something sebenarnya dekat M5. Ni kalau I tanda ni tapi tak tahu boleh tengok tak, dalam sangat dah ni. Kita buka lah kejap M15 lah. Tengok ada rezeki you. Boleh tengok nanti I explain sekali. Tak boleh tengok lah. Sebab dia kat M5. Kalau buka kat template besar ni takut tak nampak. Ni nampak. Ni nampak rezeki lah. So actually benda ni I panggil pattern ni. Kita ada apa ni? Kita ada bullish engulf. Ni nampak ni bullish engulf. Lepas tu kita ada pattern apa? Kita ada pattern I panggil dia sebagai lower flat. Dia macam ni.
Dia naik, turun, naik, turun, naik, turun. Lepas tu dia breaknya resistance dia yang ni, dia break. Lepas tu dia datang balik, dia pergi. Tapi masa dia naik ni kita nak dia strong candle. Strong candle bullish lah macam ni. Kita nak tengok strong momentum. And then masa dia turun ni, dia tak boleh lah turun saja-saja. Sorry, bukan yang sini lah. Oh, ini kalau yang seram lah, yang seram, jenis seram tak nak apa ni, nak tunggu tengok dia turun laju kan. Tengok dia turun laju. Okey, lepas tu kita nak masuk, nak tengok confirmation lah orang cakap. Sebenarnya mana ada confirmation? Confirmation tu bila dah terbang, confirm lah dia terbang. Habis macam mana benda yang tak siap lagi kita nak bagi confirmation? Ni bullish handcuff ni, ada je bullish handcuff yang fail. Siapa kata bullish handcuff tu ni terus naik? Dia cakap je tu, you ketuk je kepala dia. Sekejap I tunjuk Ada je bullish handcuff yang fail. Mana boleh cakap macam tu? Macam ni lah contoh. Tapi ni tak nampak handcuff dia sangat. Yang ni tak nampak handcuff dia sangat. Okey, contoh lah kalau dia kejap. Tak boleh lah sebab kita nak tunjuk orang Mana handcuff yang fail? Susah lah kalau nak cari. Kan panjang pula video ni. Tapi dia macam tu lah. Dia ada handcuff ni bearish handcuff. Dia ada tempat-tempatnya yang kita boleh ini handcuffnya fail. Cantik. Okey, tengok ni. Dia main. Pap dia buat handcuff. Ni pun dia buat handcuff. Oh, kita ingat nanti dia nak naik tapi kenapa dia turun? Kenapa dia turun? You kena tengoklah dia naik ni untuk apa. Itu yang bila kita akan follow balik dekat ni Bootmap, kita tengok apa yang diorang nak buat ni. Oh, kau nak triggerkan diorang ni bijak. Big player ni bijak, serius saya cakap. Sebab apa? Diorang ada kepentingan diorang. Diorang ni yang menggerakkan market, bukannya kita. Kita ni sebagai retail je. Kena ingat benda tu. Kita ni retail. And then ada dekat satu group tu I tak nak mention, diorang bergaduh. Bergaduh institution dengan tak sama kripto, tak sama dengan forex. Apa pula tak sama? Samalah, cuma dia punya pasaran dia tu je yang berbeza. Tapi dulu lain. Dulu ya. Retail bergantung kepada tapi dia bergantung retail menguasai, tapi dia bergantung kepada ni juga institution juga. Dia bergantung kepada company yang nak beli banyak. So benda tu sama je. Dia punya point tu, siapa liquidity provider? You ke liquidity provider? No, kita ni retail, kena ingat tu lah. So bila kita ingat yang tu, insyaAllah you boleh faham lah apa yang happen. So bila news ni keluar, apa yang you expect you nak buat. Macam tu. Macam mana I buat ni, yang sini. Macam mana I buat yang sini, macam tu pun you boleh buat, insyaAllah. So as always, untuk next chapter kita akan cerita maybe kita akan cerita pasal trendline ke. Boleh lah kita cerita pasal trendline sikit and kita cerita pasal pattern. So as always, happy trading you guys. Assalamualaikum.